Itu tak buat kita habis kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Salih Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullah ta'ala, ditakbirkan dahulu daripada khutbah yang pertama 9 kali berturut-turut. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sembahyang hari raya pada bab khutbah raya. Maka dia kata ditakbirkan dahulu, yakni sebelum daripada khutbah yang pertama 9 kali berturut-turut. Jadi sunat khutbah hari raya ni selepas daripada sembahyang. Berbeza dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat mesti wajib dibuat sebelum daripada sembahyang. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, sebelum disyariatkan khutbah sebelum Jumaat, ada sebelumnya itu dia khutbah selepas Jumaat. Tapi disebabkan lepas orang sembahyang tu semua pakat balik belakang, maka diubah daripada khutbah Jumaat belakang kepada depan. Nak suruh dengar khutbah tu. Sampai sekarang khutbah Jumaat mesti lebih dahulu daripada sembahyang Jumaat. Ini khutbah raya. Maka dia kata ditakbirkan. Mana takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Sebelum daripada khutbah yang pertama 9 kali berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok takbir raya Aidilfitri ke Aidiladha ke, dia sebelum khutbah mula tu dia akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma walaupun dia sebut takbir 9 kali, bukan bermakna takbir itu sebahagian daripada khutbah. Bahkan dia lain daripada khutbah. Khutbah lain, takbir lain. Ia bukannya sebahagian daripada khutbah. Bahkan takbir itu hanya muqaddimah kepada khutbah sahaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita dah masuk rukun-rukun khutbah hari raya, maka luput sunat untuk takbir. Luput sunat untuk takbir. Allahu Akbar. Dan boleh sahaja kita takbir ketika mana sedang berkhutbah. Tengah-tengah khutbah tu kita pun sebelum masuk ayat baru kita pun takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Biasa kita dengar gitu tengah-tengah khutbah pun masih lagi takbir Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak ada masalah. Itu pendapat Syekh Ali Syubrah Malisi dalam kitab Hasyiah dia ke atas Nihayatul Muhtaj. Dan 9 kali ni sebab apa? 9 kali ni kerana dia menyerupai 9 kali ini menyerupai rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama 9 kali ikut mana? Pertama takbiratul ihram, kemudian takbir 7 kali, kemudian takbir rukuk. Ini 9 saja. Jadi 9 tu pergi ke khutbah pertama Allahu Akbar sampai habis 9 kali. Itu asal usul kenapa jadi 9 kali. Kemudian 9 kali itu pula dia kata tadi mestilah berturut-turut,
Dia panggil mualat. Berturut-turut tu bukannya sambung, bukannya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan. Mualat di sini bersambung berturut-turut sini dalam keadaan satu-satu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan suruh wasal, bukan suruh sambung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang tanya ada buat apa buat gitu? Kan kena berturut-turut. Bukan, itu wasal. Wasal ni sambung. Dia nak berturut-turut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu maksud mualat di situ. Jadi antara Allahu akbar yang pertama dengan Allahu akbar yang kedua dan begitulah seterusnya, jangan panjang sangat perceraiannya. Jangan Allahu akbar kejap tengok hijau dulu, Allahu akbar ada. Dia direct Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 9 kali. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, lepas tu berturut-turut. Dan pada khutbah yang kedua 7 kali. Kalau khutbah kedua pula 7 kali. Sebab apa? Dia qiyah pada rakaat kedua. Rakaat kedua takbir pertama, daripada rakaat pertama naik rakaat kedua 1. Lepas tu takbir 5 kali 6 dah. Lepas tu takbir rakaat 7. Jadi ketika khutbah pun rakaat khutbah yang kedua 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar sampai 7 kali. Jadi semua 7 kali. Itu pun sunat juga untuk mualat. Mualat dengan makna satu-satu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 7 kali. Itu sunat. Bukan sambung dengan makna wasal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu wasal dia lagi. Macam Fatihah lah. Wajib mualat. Apa maksud dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan suruh sambung. Bukannya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sambung. Yang kata berturut-turut ni satu ayat tanpa ada perceraian yang panjang daripada ayat pertama ke ayat kedua. Macam tu. Itu kalau Fatihah, takbir pun sama. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka disebutkan hukum korban. Disebutkan hukum korban ni pada khutbah raya korban. Sunat untuk kita peringatkan berkaitan dengan hukum hakam korban. Dan pada khutbah hari raya fitrah 7 kali takbir pada awal-awalnya. Dan khutbah yang akhirnya 5 kali takbir. Dan khutbah hari raya fitrah 7 kali takbir. Gitu kan? Sudah. Dan khutbah dan pada khutbah hari raya fitrah dah dulu tu dia. Khutbah apa? Ada menyatakan fitrah dan sunat takbir 7 kali. Itu sembahyang, itu naik matahari. Dibacanya 2 khutbah kemudian bersembahyang. Tak ada kata apa. Tiba-tiba dan pada khutbah hari raya fitrah 7 kali. Tak kena tu. Takbir kan 7 kali. Apa yang takbir? Itu dia tak ada khutbah. Kalau pada khutbah hari raya fitrah takbir kan 7 kali. Ya, raya fitrah. Ni raya fitrah tu sama. 7 kali, lepas tu khutbah kelima, khutbah kedua 5 kali ya. Tak ada kau itu khutbah sama belakang ni. Wa yakhutubu ba'dahuma ay rak'ataini khutbataini yukabbiru fi ibtida'il ula 9. Khutbah ni sama je. Khutbah hari raya fitrah dengan khutbah hari raya kurban sama ni. Awak macam mana ni? Sama kan? Ke khutbah lain? Khutbah hari raya besar? Sama kan? Sama je. Ke beza? Sama je. Ni kena garis ni. Dan pada khutbah hari raya fitrah 7 kali. Takbir pada awalnya. Dah lah khutbah.
Memang tak ada kebarangkali apa kalau dia kata dan pada hari raya fitrah 7 kali takbir. Okey, pada sembahyang. Bila disebut khutbah tu, khutbah sungguh. Khutbah hari raya fitrah dengan hari raya kurban tak ada beza. Tak ada beza. Dia sama je. Tak ada kena beza tu. Lepas tu 5 kali takbir, maka disebutkan hukum fitrah di dalamnya. Tu ni. Kena la'alla sawak gitu. Dan pada khutbah hari raya fitrah 9 kali juga atau 7 kali. Sebab tu kita ni kena tahqiq, kena apa? Taklid. Tak ada beza dua tu. Khutbah sama ya. Khutbah sama saja, tidak ada beza. Khutbah hari raya fitrah ke hari raya kurban ke sama saja, tidak ada beza. Jadi kena orang panggil kena garis buat kat tepi. La'alla sawab, mudah-mudahan itunya 7 khutbah yang pertama tu 9 kali juga. Dan khutbah yang akhirnya, yang akhir tu yang kedua 5 kali, yakni 7 kali. Buat betul sama ya, mana ada beza. Tak tahulah kok tiba-tiba pendapat kedua tak pernah dengar lagi. Tak pernah dengar lagi khilaf takbir ni. Khilaf takbir ni tak pernah dengar lagi. Yang adanya 9 ya. Kemudian kata dianya, maka disebutkan hukum fitrah di dalamnya, di dalam khutbah hari raya. Hari raya fitrah. Hari raya fitrah, sunat khutbah berkaitan dengan hukum-hukum zakat. Berkaitan dengan zakat fitrah. Kalau untuk khutbah hari kurban mesti berkaitan dengan kurban. Dan sunat takbir daripada jatuh matahari. Ini takbir yang luar sembahyang, yang bukan khutbah. Takbir ada 3 hari raya ni. Takbir dalam sembahyang, takbir dalam khutbah, takbir bukan khutbah, bukan sembahyang. Malam raya tu lah. Malam raya dengan selepas sembahyang. Itu takbir yang ketiga. Ini sekarang nak bahas takbir. Dan sunat takbir daripada jatuh, daripada ni mula daripada jatuh. Jatuh ni ialah tenggelam. Tenggelam matahari ya. Tenggelam matahari malam hari raya hingga masuk imam takbir sembahyang. Jadi takbir sembahyang apa ni? Sembahyang raya lah. Ni dia panggil apa? Dia panggil takbir mursal. Takbir mursal ataupun dia panggil takbir mursal lah. Takbir mursal ataupun takbir mutlak. Takbir mursal ni mula jatuh terbenam matahari 30 Ramadan. Malam tu 1 Syawal, sunat takbir di mana-mana saja. Di rumah, di pasar, di jalan. Kalau tengok Indo tu dia pergi jalan-jalan sambil takbir. Tengok betul. Penuh malam raya sambil takbir. Sampailah esok pagi hari raya. Bila habis takbir mursal tu? Bila imam sembahyang raya. Bila imam sembahyang raya, waktu tu takbir mursal habis. Takbir mursal ni pula dia berlaku pada hari raya puasa dan hari raya haji. Dua-dua. Pada terbenam saja matahari 30 Ramadan masuk 1 Syawal maghrib, sunat takbir mursal sampailah tu imam sembahyang raya. Raya kurban pula bermula daripada terbenam matahari 9 Zulhijjah tu masuk 10 Zulhijjah, malam tu maghrib sampailah tu imam sembahyang raya, habis waktu untuk takbir mursal. Tu waktu dia. Tu waktu untuk takbir. Lepas tu hinggalah imam tu takbir sembahyang. Tu topik dia, takbir sembahyang. Mana kalau selagi mana imam tak takbir sembahyang, selagi itu boleh untuk dia takbir mursal. Selagi itu boleh dia takbir mursal. Dia panggil takbir mursal ataupun takbir mutlak. Takbir mursal ni dia ada pada hari raya kurban dan hari raya fitrah. Hari raya fitrah takbir mursal lebih afdal daripada hari raya kurban. Takbir mursal pada hari raya fitrah lebih afdal daripada takbir mursal pada hari raya Aidil Adha. Dia ada satu lagi takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni takbir yang diselit lepas sembahyang. Itu hari raya kurban sahaja, bukan pada hari raya fitrah. Hari raya kurban sahaja.
Sebab itulah kalau orang raya fitrah, malam raya tu, bila sembahyang isyak ataupun sembahyang maghrib, dia sunatnya ialah wirid dulu baru takbir. Kalau nak takbir lah, kalau nak takbir pas sembahyang juga, dia sunat wirid dulu baru takbir. Sebab dia bukan takbir muqayyad, dia takbir mursal. Kalau raya korban pula terbalik, dia takbir dulu baru wirid. Sebab dia takbir muqayyad, takbir yang dikaitkan dengan sembahyang. Takbir pada hari raya korban tu, hatta kita sembahyang sunat pun, lepas sembahyang sunat takbir. Sembahyang sunat qabliyah ke, ba'diyah ke, fardu ke, apa pun sembahyang sunat dalam tempoh hari raya sampai habis hari tasyrik tu, sunat untuk takbir. Itu takbir muqayyad. Dok itu tak hafal, apa yang ada lah. Tak hafal satu set. Kadang-kadang orang dia malah nak duduk depan sebab takut dapat mic. Sebab dia tak hafal. Dia tiba-tiba pakai smart, dia paling awal, dia duduk depan. Dia tersilap di depan. Kawan tak maklumat, kawan tu dia cari phone lah. Lirik untuk takbir. Tak apa. Dia tak apa tu tak apa. Hak belakang tu. Hak Allah Akbar tak apa. Hak kat belakang. Sadaqah wa'adah wa rasulullah abdah. Tu dia jeng kan. Dia pas kau galak. Tak nak salah tu. Itu sunat lah. Buat lagi sikit. Kawan tu pun tengok. Mana putuk lah. Dia takdir Allah tak nak putuk. Lah kali habis kat dia. Tak bagi baik ke orang lain. Tak ada apa tu. Tak ada buat semana. Itu tadi panggil takbir muqayyad. Jadi takbir muqayyad. Kalau untuk takbir muqayyad, kalau disebut takbir muqayyad, takbir muqayyad lebih afdal daripada takbir mursal. Takbir muqayyad lebih afdal daripada takbir mursal. Sebab apa lebih afdal? Sebab takbir muqayyad dia selepas sembahyang. Jadi sembahyang satu ibadat yang mulia, benda yang mengiringi sembahyang satu benda yang mulia juga. Adapun takbir mursal dia bukan buat selepas sembahyang. Dia buat di jalan-jalan, di rumah-rumah, ketika malam raya. Itu takbir mursal. Jadi kalau dia ikut sembahyang tu mulia, dia turut mulia. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan sunat takbir pada hari raya Adha, kemudian yakni selepas daripada sembahyang subuh hari Arafah. Ni dulu mungkin zaman dulu orang tak belajar mana kitab ni, jadi dia ingat mula takbir tu malam raya. Takbir muqayyad. Sedangkan untuk hari raya Adha, dia mula takbir subuh Arafah. Tu pendapat mu'tamad. Dah dulu orang buat malam raya, tu pendapat kedua. Senang cerita. Dari gaduh kan. Cuma pendapat mu'tamad subuh Arafah. Tu sekarang ni orang dah buat dah subuh Arafah. Tak tahulah kalau Masjid Surah masih lagi buat malam raya. Dia subuh Arafah tu sudah takbir. Takbir selepas sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai hingga akhir asar hari tasyrik. Hari tasyrik bila 13 Zulhijjah. Asar ni maksud apa? Khilaf ulama. Asar ni maksud apa? Khilaf ulama. Ada yang kata habis sembahyang asar. Ada yang kata habis waktu asar. Khilaf. Kalau ada pendapat yang kata habis sembahyang asar, makna selepas sembahyang asar. Kalau kita sembahyang sunat, tak sunat takbir. Habis. Kalau contoh kita sembahyang pukul asar 5.30. Kita sembahyang sunat pukul 5. Masih lagi boleh takbir sebab kita tak sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, lepas tu kita sembahyang sunat-sunat lain, qadha ke apa ke, tak sunat lah takbir. Walaupun dalam waktu asar. Pendapat kedua, asar di sini ialah habis waktu asar. Dengan makna terbenam matahari baru tadi takbir. Tu pendapat yang kedua. Khilaf juga dalam mazhab kita Syafi'i. Tu takbir sampai hari tasyrik. Siapa yang kena takbir ni? Bagi orang yang lain daripada orang haji. Selain daripada orang yang buat haji. Kita lah yang ada di Malaysia, di Indonesia, di Brunei ni, sunat untuk takbir muqayyad selepas daripada sembahyang. Takbir mursal, takbir muqayyad, dua-dua ni sunat kuat belaka, tak ada selu. Sebagai orang pengajar kata takbir mursal kuat, takbir muqayyad selu. Tak ada, dua-dua kuat belaka. Dua-dua tu jahat belaka sebab dia Syiah. Sebab dia Syiah. Syiah ni benda kena jelas kan, benda kena nyata.
Kalau sedu-sedu Syiah tu mana? Ha? Tak khilaf. Tak pernah jumpa lagi lah khilaf. Dalam kitab tu dia sebut jahat Azul. Sebab dia Syiah. Benda Syiah ni tak disebut ni. Macam sembahyang Jumaat. Azan dulu. Azan sesek ni. Azan kena buka speaker. Tu yang terang. Sebab dia Syiah. Main Jumaat di masjid tepi jalan, di masjid-masjid yang orang pergi sampai, sebab itu Syiah. Kampung tu kampung orang Islam. Jadi kalau Syiah itu dia baca seluruh, tak tahu apa Syiah mana. Syiah waktu tu takbir. Apa lagi? Tu raya. Hari raya. Aidilfitri dengan Aidiladha. Dua-dua tu Syiah berlaku takbir. Kemudian dia kata, mana dia? Asal kata syarif bagi orang lain. Dan bagi orang buat haji. Untuk orang haji pula, dia takbir daripada zuhur hari nahar. Hari nahar ni hari raya. Nahar ni asalnya macam surah inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli sembahyanglah perintah. Ulama tafsir kata sembahyang situ sembahyang raya. Li rabbika wanhar. Wanhar sembelih. Bagi kurban. Wanhar istilah khusus sembelih untuk. Sebab nahar ni dia jenis cocok. Bukan jenis sembelih, dia jenis cocok untuk. Untuk ni dia sembelih khusus dia cocok. Orang Arab suka orang Arab sana untuk aja. Jadi dia cocok je. Cocok nanti itu je. Lembek itu tukar je. Kalau kita sembelih. Kemudian dan baginya hingga subuh hari 13. Dia awal sikit. Subuh hari 13 Zulhijjah dia awal sikit. Kita yang banyak takbir lagi. Habis. Okey, tengok lagi tak kita. Wa yukabbiru fi 'Aidil Adha bi raf'i sauti. Sunat takbir hari raya Aidil Adha dengan mengangkat suara. Jadi mana seluruh? Apa tu? Tak ada lah seluruh. Ada orang ajar tu seluruh tak betul lah. So apa kena kuat? Li'annahu syi'aru tilkal awqat. Kerana itu ketika tu syiar waktu. Jadi syiar ni benda kena jelas. Bukannya sembunyi-sembunyi. Dan takbir muqayyad ni pula selepas sembahyang. Ni semua belakang. Selepas sembahyang. Selepas sembahyang, adakah kita kena takbir betul-betul lepas sembahyang? Tak syarat. Kita lepas sembahyang bila-bila saja. Contoh 10 minit, 5 minit, 15 minit kemudian nak takbir sebab tadi dah sembahyang. Boleh. Asalkan selepas sembahyang. Lewat takbir pun tak apa. Tu dia kata, lagi tak kita, walaupun ditinggal dengan sengaja sekalipun, panjang perceraian antara lepas sembahyang dengan nak takbir semula sekalipun, antara pendapat tak nak boleh ditakbir. Saja tinggal lepas sembahyang malah nak takbir. Nenek motor 10 minit nak sebelum baru ditakbir. Boleh. Itu atas pendapat yang muktamad. Kenapa? Kerana itu syiar waktu. Jadi boleh untuk dia takbir. Nak takbir banyak mana? Takbir banyak mana? Tak ada hak. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, hari 13 habis. Itulah berkenaan dengan hari raya Aidilfitri ni, hari raya Aidil'adha. Cumanya ada beberapa lagi yang kita perlu sebut, iaitu kalaulah seseorang itu luput sembahyang hari raya, tak ada sembahyang, luput sembahyang raya. Sembahyang hari raya ni habis waktu bila masuk zuhur. Itu tak ada, sebab kita duduk sibuk waktu hari raya contoh. Tak ada nak mari masjid. Jadi kita nak sembahyang apa asal boleh secara pokok. Sebab apa boleh? Sebab dia sembahyang sunat berwaktu. Sembahyang sunat berwaktu boleh untuk pokok. Cuma ni kalau sembahyang seorang tak payah nak khutbah. Nak khutbah ke siapa? Khutbah seorang-seorang sendiri. Ada khutbah kepada orang yang ada ramai saja. Seorang-seorang sembahyang tidak ada istilah khutbah. Tidak ada istilah khutbah. Okey, hak tadi yang raya hari takbir muqayyad mula daripada subuh hari Arafah. Mula daripada subuh hari Arafah ni meskipun kita belum sembahyang subuh lagi sekali. Contoh kita buat sunat qabliyah subuh. Sunat subuh lah.
Kita buat 2 rakaat. Belum sembahyang subuh lagi, sunat subuh. Sunat ada takbir, sunat. Itu dia makin masuk waktu subuh, walaupun belum sembahyang subuh, kita sembahyang sunat dah takbir baru. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, faslun ay hadza faslun, bermula ini satu fasal pada menyatakan sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Masuk bab gerhana bulan. Sembahyang gerhana antara sembahyang yang sembahyang sunat yang afdal selepas sembahyang hari raya. Sebab apa dia afdal? Kalau dia antara sembahyang yang disunatkan berjemaah. Sembahyang sunat kita ni ada sunat berjemaah, ada tak sunat berjemaah. Yang tak sunat berjemaah, kita pergi buat jemaah, khilaf ulama. Dapat 27 darjat atau tidak? Khilaf. Dapat pertama tak dapat 27 darjat, dapat kedua dapat juga 27 darjat. Imam Nawawi rahimahullah taala sebut dalam kitab Al-Majmu', kalau kita buat sembahyang jemaah pada sembahyang sunat yang tidak sunat berjemaah harus bidah. Kalau kata bidah pula. Jadi sembahyang hajat contohnya dia tak sunat berjemaah tapi kita buat harus. Sembahyang rawatib dia tak sunat jemaah, kita buat harus. Mana tahu apa ni jumpa masjid surah, Faudiah dia buat jemaah, sembahyang subuh buat jemaah, mak dia buat jemaah. Wajib kan? Wajib moyang ni. Tahu jumpa masuk depa. Dia bayar dia. Sembahyang sunat gerhana. Sembahyang sunat gerhana ni gerhana ni berlaku itu antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan gerhana ni berlaku bukan dengan sebab kematian seseorang, bukan dengan sebab orang tu hidup, bukan dengan sebab hidupnya seseorang, bukan dengan sebab matinya seseorang, seperti mana tuduhan orang musyrikin Mekah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila anak dia meninggal, dia kata ni gerhana ni, anak dia meninggal. Anak dia meninggal ni jadi gerhana ni. Bukan. Tak ada, bukan kerana mati seseorang, bukan kerana hidup seseorang. Bahkan itu menunjukkan alamat dan tanda dalil kata kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya, bukan kerana mati seseorang dan sebagainya. Yang mana anak Nabi SAW yang nama Ibrahim meninggal, ketika itu berlaku gerhana. Maka puak-puak musyrikin Mekah tuduh kata, ni sebab dia mati ni gerhana. Bukan. Okey, kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi antara hikmah sebelum tu, antara hikmah kenapa menjadi gerhana matahari dan bulan, kerana nak menghinakan orang yang sembah matahari bulan. Hina ke mana? Gerhana ni adalah salah satu tanda kekurangan pada matahari dan bulan. Kalau orang yang menyembah matahari dan bulan, mereka akan berasa terhina. Kenapa? Kerana bulan dan matahari ketika jadi gerhana jadi kurang, cahaya dia kurang. Jadi kurang. Jadi itu untuk menghinakan mereka-mereka yang menyembah matahari dan bulan. Itu antara hikmah lah. Disyariatkan sembahyang gerhana matahari ini pada tahun ke-2 Hijrah. Kalau gerhana bulan pada tahun ke-5 Hijrah. Gerhana bulan kemudian. Gerhana matahari 2 Hijrah, gerhana bulan 5 Hijrah. Itu disyariatkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian jadi puak-puak Yahudi yang tengok gerhana bulan, dia kata ni sihir bulan. Ni sihir bulan. Bulan tu macam tak sempurna mana. Ada gerhana kan pelik sikit bulan. Jadi dia kata ni sihir bulan, puak-puak Yahudi. Maka ketika itu Nabi SAW tu sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana dia ada 3 tahap. Sekali dah akan sebut lah. Tahap yang paling sempurna, yang paling lama sekali. Tahap yang kedua dan tahap ketiga. Tahap ketiga yang paling kedua macam sembahyang sunat dulu. Mudah boleh. 2 rakaat, 2 kali rukuk, habis. Yang kedua yang pertengahan selalu yang kita buat. 2 rakaat, 2 kali rukuk, 4 kali baca surah. Itu yang pertengahan. Dan bacaan pun sederhana saja. Yang pertama sekali, yang paling tinggi, 2 rakaat, 4 rukuk, bacaan pertama Baqarah, bacaan kedua Ali Imran, bacaan ketiga An-Nisa, bacaan keempat Al-Maidah. Itu kalau buat frasa panggil. Jadi masih surah tak buat tahap pertama ni, tahap kedua saja. Kemudian itu bab gerhana.
Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka diniatkan sembahyang gerhana matahari ataupun bulan. Kena niat. Tak sah niat gini, sahaja aku sembahyang gerhana, tak sah. Dia kena kosak gerhana bulan ke matahari, sebab gerhana ada dua, bulan ke matahari. Kena sebut, kena terlintas gerhana bulan untuk bulan, gerhana matahari untuk matahari. Begini. Tak sah kalau sembahyang hari raya. Sama juga. Sahaja aku sembahyang hari raya. Raya fitri, raya adha. Kena sebut adha, kena sebut fitrah, fitri. Kemudian wajib niat kena ta'inah. Sahaja aku sembahyang gerhana matahari, sahaja aku sembahyang gerhana bulan. Baru sah. Kalau tak sah. Disertakan dengan takbiratul ihram. Niat tu berlaku bersamaan ketika mana kita ucap takbiratul ihram. Allahu akbar. Ketika Allahu akbar masuk niat. Sahaja aku sembahyang gerhana bulan dan matahari. Dua rakaat pada dua rakaat. Gerhana matahari, gerhana bulan, dua-dua tu 2 rakaat. Tak ada lebih. Tak ada lebih. Dan sembahyang gerhana ni dia panggil sembahyang sunat. Sembahyang sunat sebab bersama. Bukan sebab terdahulu, bukan sebab terkemudian, sebab bersama. Nak tahu apa pula bersama ni? Ketika mana berlaku gerhana tu kita sembahyang. Itu sebab bersama. Dia ada sembahyang sunat sebab sebelum. Mana? Ambil wuduk dulu, sembahyang sunat wuduk. Itu sebab sebelum. Masuk masjid dulu, baru sembahyang tahiyatul masjid. Sebab sebelum. Kalau sebab selepas, sembahyang hajat dulu, baru kita minta hajat. Sembahyang istikharah dulu, baru kita minta petunjuk istikharah. Itu sebab terkemudian. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, pada tiap-tiap rakaat tu 2 qiyam, 2 kali berdiri. Hak ni yang sembahyang sempurna. 2 kali qiyam, 2 kali rukuk. 2 kali qiyam, 1 pada 1 rakaat. 2 kali rukuk pada 1 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat, 4 kali qiyam, 4 kali rukuk. Dan sujud tetap 4. Sujud tetap 4. Tak ada sujud 8 kali. Kemudian dia kata, dan 2 rukuknya. Setiap qiyam tu ada 2 rukuk. Ada 2 rukuk. Wallahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu 2 kali tak ada. 2 kali lagi tak ada sebab pergi Putrajaya. Ada program Putrajaya pula. Jumpa pula 17 insya-Allah taala. Wallahu taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.